Ha? Ha. Kawasan ni dipanggil nama dia lama Bilal Uduh. Uduh. Saya dah duduk di sini dah 3 tahun lebih. Semasa awal saya duduk di sini tak ada siapa kawasan ni. Adalah daripada beberapa rumah di kawasan ni, berapa ratus meter, 1 kilometer hampir. Belakang ni bukit. Dan sekarang saya sudah ada jiran di sebelah ni. Dia pun baru setahun lebih. Ahlan wa sahlan kepada semua. Pertama, sebelum saya mula ni, boleh saya kenal sikit lah. At least dia sebut nama dia daripada mana boleh kan? Saudara daripada mana? KL. Nama apa? Oh. Yang sebelah? Oh, jauh baru. Jauh-jauh tak sama. Oh, InsyaAllah. Tuan? Daripada? Oh, Masya Allah. Ni cucu duk anak siapa? Ahlan wa sahlan lah. Yang di belakang sekali tu keluarga? Nama saya Ahmad Andrew. Saya adalah seorang mualaf. Masya Allah. Baru 3 bulan masuk Islam. Masya Allah. Lepas tu saya belajar kat Darul Ustaz. Oh. Sekali. Ni anak siapa? Oh, mak, ikut mak sebelah ni. Masya Allah. Yang di belakang? Azhar daripada Ipoh. Daripada Ipoh. Dia ni semua berhenti ambil di Ipoh. Kau pergi di KL. Oh, nak hantar kereta. Masya Allah. Sini Kempang. Oh ya. Muhammad Adik dia dari Selangor. Selangor. Saya Rahman Sidi daripada Ipoh. Ipoh. Ramai juga Ipoh ni. Dua. Ni Syekhana Mustafa, Masya Allah. Dah berkenalan ke semua? Yang ngebas? Belum ya? Saya masuk tadi, oleh kerana saya tengok dia pakai Arab, saya tanya dia lah, dia dari mana? Wa arrafa nafsahu wa dia kenalkan diri dia daripada Suria. Hafiz dan muqri. Dia 10 qiraat. Dan yang sebelah dia itu daripada Iraq. Nama Muhammad. Belajar di sini. Syekh Mustafa ni dia kata dia ada markas di Shah Alam, markas qiraat. Tak ada. Oh, Masya Allah. Mak mentua? Mak angkat, Masya Allah. Alamak sahlan. Selalu jalan, pernah datang ke Perlis? Sebelum ini? Qabla hadha hal jita ila Perlis? Hadhihi al-marra al-ula. Awal marra. Okey, belakang ni. Dari Selangor. Sebelah? Selangor juga. Kajang. Yang sebelah ni, yang pakai baju hitam dan merah ni, ini PMT punya bos. Sabri. Saya kenal dia lah, pasal dia yang sebelah ni dari KL. Masya Allah. KL. Oh, ni orang Perlis. Kuala Kangsar. Perak ramai juga. Sungai Petani. Sujuan di mana? Kereta. Naik guru, Masya Allah. Atas bas tak sempat sembang lah. Boleh ke saya kenal di sini? Daripada ujung. Saya? Ya. Nurul Anissa, orang Sarawak.
Sarawak tapi duduk kat KL. Masya-Allah. Ni? Nur Felicia, mak saudara dia, isteri kepada Cikgu Ani. Oh. So kami rombong ni banyak anak beranak. Masya-Allah. Lumiza dari isteri kembar. Jadi dua lah Sarawak. Nama Allah mana? Oh ya, masya-Allah. Sarawak ya? Selangor. Insya-Allah. Daripada Ipoh. Oh, ada sekali. Oh, Mak Menakal Muhaimin. Muhaimin dia orang Perlis dah. Puan? Yang di belakang dia semua. Semua KL. Melaka berapa orang? Saya ucapkan selamat datanglah semua. Minta maaf kata apa kekurangan kami. Pagi tadi pergi ke mana? Dah berapa tempat pergi di Perlis? Wang Kelian? Oh. Letih tak? Arab kata apa? As-safar qita'un min al-azab. Safar potongan daripada azab. Tapi Imam Syafi'i suruh safar, safir tajin iwadan amman tufariqu. Kan? Bermusafirlah kamu dapat ganti apa yang kamu tinggalkan. Tapi dulu orang musafir panjang. Al-Quran kata tentang musafir ni, kita ada syekh qiraat ini kan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi? Fatakuna tidakkah mereka berjalan di atas muka? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka ada bagi mereka qulub. Qulub ni jantung. Orang Melayu ni dia punya slogan terjemah hati. Dia qulub bukan hati, qulub jantung. Ala inna fil jasadin mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Dalam sebahagian riwayat, dalam salah satu riwayat Bukhari, lahu sairul jasad, dan sebahagian riwayat dalam rawahul Bukhari wa ghairuhu, iaitu dalam tubuh ada sejenis seketul daging, apabila dia baik semua, bila buruk semua. Ala wahyal qalb, ketahuilah ia adalah jantung. Jantung ni kita selalu terjemah hati. Siapa yang dengar kuliah saya selalu betulkan hal ni. Hati bukan jantung. Terjemahan English betul, heart, in my heart. Kalau orang Melayu, kalau in my heart, dalam hatiku. Heart attack baru serangan jantung. Itu salah terjemahan. Kerana yang berfungsi sebenarnya, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka bagi mereka qulub, jantung yang mereka berakal dengannya. Maksudnya akal ni duduk di mana? Di jantung. Akal bukan duduk di dimagh, tapi fi qulub, duduk di jantung. Ini adalah anggapan yang salah, bahawa akal, otak yang berfikir. Otak tidak berfikir. Yang berfikir adalah jantung. Sebab tu dia brain of hearts. Ini kajian telah dibuat banyak. Sebab tu orang yang buat tukaran jantung ni, dia ada masalah. Dia akan carry masalah kawan yang sebelum tu.
fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Tuhan sebut azan yasma'una biha kerana ada orang tak nampak tapi telinga masih menjadi sumber untuk mendengar. Ada orang yang buta tapi alim. Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi, buta tapi alim. Kan, muazzin Nabi SAW. Kan? Alim. Tapi kalau orang tu pekak, susah nak jadi alim. Kalau tak dengar, tak boleh alim. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas buta tapi alim. Ramai lagi tokoh-tokoh yang alim dalam dunia ni. Saya di Jordan dulu ada syekh masyayikh yang buta, alim. Tapi kita belum dengar orang pekak tak boleh dengar apa, nak boleh jadi alim. Pasal apa? Info tak boleh. Dia hanya tengok. Dia boleh dapat sebahagian maklumat tapi dia tak cukup. Kan? Aw azanun yasma' fa innaha la ta'mal absar. Dan kata ia bukan buta mata. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur, tapi buta jantung yang berada di dada. In the breast, yang ada di dada. Sebab jantung inilah yang menyebabkan manusia merumus, berfikir, kan? Ya. Anda nak tanya? Inna sam'a wal basara wal fuada. Fuad markas dia di qalb. Fuad markas dia di qalb. Kerana hati tak liver kita boleh derma pun. Kan? Ada kawan yang dulu yang derma hati tu, sekarang dia jadi coach kepada kuda. Dia datang rumah saya. Tapi orang tak boleh derma jantung. Mati dia. Tapi dulu sains bagi tahu kita jantung hanya pump darah. Tapi sebenarnya ia bukan pump darah. Dia jantung dalam kajian, kena baca latest punya sains finding tentang sains menunjukkan jantunglah segala-galanya. Sebab tu perasaan marah, benci, dia hanya bagi arahan kepada dimag, kepada brain. Sebab tu bila kadang-kadang orang bila otak jadi tangan tak boleh bergerak, kan, muka jatuh. Tapi kalau jantung benci, dia bagi arahan pada ni, baru muka bergerak. Kalau jantung suka, baru. Kalau jantung terangsang, dia bagi arahan kepada otak, baru seterusnya. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak akan bagi, sains tidak boleh mengatasi Tuhan. Sains hanya mencari, Tuhan adalah pencipta. Dia yang mengetahui. Walaqad zara'na fi jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la ada qulub tapi tak boleh faham. Sebab itu maka qulub, jantunglah tempat manusia faham. Saya bukan nak cerita pasal jantung, tapi saya nak cerita sebab itu antara perkara yang besar ialah manusia disuruh untuk menjaga jantung lah. Kenapa Nabi SAW suruh kita membanyakkan istighfar? Kan? Sekali pun kita minta, tapi Nabi 70 marrah sampai 70 kali sampai 100 kali. Kenapa? Sehingga yu'athir ala qalb. Sehingga memberi kesan kepada qalb. Ya Allah ampunkan aku. Kita faham. Ya Allah ampunkan aku. Ampun berulang-ulang kali sehingga ia memberi kesan. Lebih banyak kita mengingatkannya, lebih besar kesan pada jantung kita. Sehingga jantung itu akhirnya bertindak memberikan arahan kepada keseluruhan jasad kita. Alidhu biyadal jalali wal ikram. Yakni alidhu, yakni kamu senantiasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang hasan, sebagian mensahihkan riwayat ini. Yani kamu sentiasa ya dzal jalali wal ikram. Al jalal. Kenapa bila kita sebut ya dzal jalali wal ikram, sekali kita sebut mungkin tapi belum lekat dalam diri kita. Sehingga kita melaziminya sehingga kita merasai Allah tu dzal jalal.
Allah tu Zul Jalal, tapi oleh kerana ya munada dia jadi mudhaf, jadi Dzal Jalali wal Ikram. Yakni yang benar-benar mempunyai jalal. Jalal ni keagungan, kemuliaan. Kita sebut Jalalatul Malik Arab pada. Jalal wal Ikram, yakni kerana Allah tu memuliakan, yang berhak memuliakan. Kalau Allah muliakan kita, orang semua kutuk pun kita mulia. Ada orang yang diberikan harta tidak diberikan kemuliaan di sisi Tuhan. Kalau orang kaya semua mulia, semua Firaun mulia. Firaun tak mulia. Khazanah Firaun tinggalkan hebat sampai hari ini, beribu tahun masih orang cakap, tapi tidak dimuliakan. Ikram di sisi Allah. Alidhu ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Jadi satu hari banyak kali ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kita akan melihat kesannya di dalam qulub, dan kita akan melihat apabila qulub itu dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban di dalam kehidupan. Jantung yang dekat dengan Tuhan itulah yang setiap kali berkata ya Rabb, sampai doa dia. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala buat banyak program kepada manusia ni supaya manusia ini jantung dia itu berfungsi. Dia suruh kita salat, dia suruh kita puasa supaya mengurangkan yang lain. Dia suruh kita bermusafir, pergi haji, termasuk musafir yang lain. Sebab tu dia kata afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi? Tapi dia bukan suruh berjalan sahaja, dia suruh mengambil i'tibar. Ramai orang dia pergi, dia tidak mengambil i'tibar. Sebab tu sebahagian orang, para ulama membincangkan tentang fuqaha yang keras. Ini siapa yang di antara fuqaha yang keras, bahasanya keras. Kadang-kadang bahasa keras ni tabiat mereka dengan tidak mengurangkan kehebatan mereka, seperti Abu Muhammad Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada Andalus. Keras perkataannya, keras. Dia orang Andalus ni, tapi keras. Kitabnya Al-Muhalla. Orang kata ittaqu Saiful Hajjaj wa salatata lisan Ibn Hazmin. Keras bahasa Ibn Hazm. Taklah, tidak mengurangkan keilmuan dia, kehebatannya. Kadang-kadang kritikan dia tu begitu pedas. Para ulama mengkaji kenapa sebahagian di kalangan mereka yang keras ni. Salah satu mereka kata salah satu sebabnya kerana kurang bermusafir, kerana kurang mengembara. Orang yang mengembara banyak, dia melihat banyak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebab itu dia ada kitab dia. Dia ada mazhab qadim dan ada mazhab jadid. Mazhab qadimnya di Iraq, dia iktiraf sebahagian lebih kurang 18 qaul Al-Imam Syafi'i di Iraq itu masih lagi dianggap sebagai qaul yang lebih kuat daripada qaul dia yang baru di Mesir. Termasuklah qaul yang baru di Mesir, jadid, mazhab baru, mazhab lama Imam Syafi'i. Dalam mazhab baru dia kata, bila ini kita ada syekh dalam qiraat, waladdallin, kata Imam Syafi'i dalam dia suka perlahankan, amin tu perlahan, macam dalam mazhab Hanafi. Itu qaul jadid. Tapi qaul qadim, amin kuat suara. Yang kita amalkan jadid ke qadim, baru ke lama? Yang lama. Itu menunjukkan ada qaul lama yang lebih kuat daripada qaul baru. Tapi dalam majoriti qaul Imam Syafi'i, qaul baru lebih diamalkan. Ini dalam fiqh, qaul baru lebih diamalkan. Cuma je saya nak sebutnya kembara. Imam-imam ni mengembara. Hatta mazhab dia mengembara. Dahulu di Mekah, siapa di Mekah? Di Madinah siapa? Siapa di Madinah? Imam Malik. Sekarang di Madinah tidak lagi Imam Malik. Mazhab Malik dah pergi
ke Afrika, ke Maghrib, ke sebahagian juga negeri Arab yang tapi yang mazhab Imam Ahmad yang daripada Baghdad duduk di Mekah sekarang, duduk di Madinah sekarang. Walaupun dulu Imam Darul Hijrah Imam Malik, tapi mazhab dia ke sana. Dunia berputar, manusia berpusing, manusia berjalan, mazhab beredar, pemikiran beredar, ada kaul baru, kaul lama. Manusia yang duduk statik satu tempat dan tak mau berfikir adalah manusia yang tidak berfungsi sebagai manusia. Sebab itu kita berjalan, kita jumpa dengan ramai orang. Dan bila kita jumpa dengan ramai orang, kita mengambil banyak iktibar daripada apa yang kita jumpa. Jumpa dengan saya, jalan, jumpa juga dengan orang lain lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaatkan. Kita bertanya, tidak ada orang yang maksum. Saya mengalu-alukan orang ziarah saya, tapi saya sangat tak suka kalau orang taksub kat saya. Saya tak terima. Kan? Kullu ahadin yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal maqam al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima dan ditolak pendapatnya, melainkan tuan punya kubur ini, kata Imam Malik, iaitu Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Kita ziarah orang, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang beri khabar gembira pada hamba-hamba Allah yang mendengar perkataan dan mengikut yang baik. Bukan aku ikut dia sebab dia syekh aku. Tak, salah pun syekh saya. Kita tak begitu. Yang benar kita, yang salah kita kata semoga Allah ampunkan dia. Ghafarallahu lahu, samahahullah, akhta. Semua kita salah. Kullu insan, semua manusia salah. Sebab itu maka bila kita jalan banyak, berjumpa banyak, memberi manfaat pada kita banyak. Datang ke sini, ahlan wa sahlan, saya ucapkan semua, dan mudah-mudahan kita akan dapat perkenalan yang baik walaupun tempoh tak lama. Saya akan buka sesi kepada siapa ada apa dia nak tanya tentang tempat ni ke, nak tanya apa ke. Sila. Ya, sila tuan. Assalamualaikum. College University Islam Perlis, KUIPS. Saya kebetulan saya adalah merupakan pengurusi ahli lembaga pengarah. Kita college ni kita memang alu-alukan mu'allaf. Kita bagi kota pun. Jika dia mu'allaf berkelayakan, maksudnya ada SPM, ada apa, cukup nak masuk universiti lah, kelayakan kementerian lah, InsyaAllah dia boleh masuk. Yuran percuma, tempat tinggal percuma, InsyaAllah kita bagi RM300 duit makan. Bukan mu'alaf saja, yang tak mu'alaf pun boleh masuk. Oh ya. Ya. Boleh tak buat PhD? Kita baru saya mendapat keizinan buat PhD. InsyaAllah saya ingat akan mula bulan 6 ataupun bulan 7 ni dibuka untuk buat PhD. So insyaAllah boleh buat. Boleh mohon. Saya cuma saya nak kena make sure pengajian Islam tu adalah, of course pengajian Islam ada, bisnes ada. Cuma pendidikan saya nak kena make sure balik, saya nak kena check balik. Saya punya fokus dalam pendidikan. Ya,
Dia itu boleh, kita boleh buat supervisor dan co-supervisor. Kan? Pohon melalui sistem, dia ada sistem pergi ke Baku IPS tu, boleh pohon di situ dan mungkin boleh tolong kontak saudara Sabri. Pasal rektor sekarang Dr. Ruzaimi Ramli. Rektor baru. Boleh boleh insya-Allah. Ada lagi siapa-siapa nak tanya? Mai perlih tengok benda lain ke? Subuh tadi solat di mana? Hotel. Tak sempat pergi Masjid Awi? So. Oh, okey. Saya jawab yang tu dulu. Soalan yang hebat, baru pertama kali orang tanya. Kita kalau orang paksa, kita boleh untuk menyembunyikan iman kalau kita takutlah. Kalau ada darurat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya, jantung hatinya tetap tenang di dalam iman. Dia boleh untuk talafuz dengan kufur jika sekiranya untuk menyelamatkan nyawa dia, kan? Pun begitu para ulama seperti Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia menyebut bahawasanya mengambil azimah lebih bagus daripada mengambil rukhsah. Kalau dia ambil azimah, dia syahid. Maksudnya, kalau kau kata macam ni, aku bunuh kau. Kalau dia pertahankan iman, dia bunuh, dia tak dapat, dia pertahankan iman dia mati. Dia syahid. Tapi kalau sekiranya dia nak dibunuh, dia tak ada cara, dia tipu kawan yang nak bunuh tu kerana nak menyelamatkan nyawanya, dia mengambil rukhsah kerana mengelakkan darurat. Diizinkan dengan syarat dia tidak membawa kemudaratan yang lain lah. Jangan, tak apa, kau tidak, aku bunuh kau bagi tahu kat mana orang Islam berimpun. Jadi dia selamat diri dia bagi tahu orang Islam lain. Yang itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi ini dalam konteks diri dia. Bila datangnya Dajjal, kan, dia boleh tak dia jadi pengikut Dajjal? Dia tak boleh. Tapi kalau dia tak boleh buat kerja Dajjal. Tapi kalau tanya, kalau Dajjal nak bunuh dia helah dengan Dajjal. Kan? Dia helah dengan Dajjal. Kan? Boleh ataupun tak, hukum dia samalah. Walaupun hadis tak sebut, hukum dia samalah. Kalau untuk mengelakkan dia dibunuh, tapi dia tidak boleh menjadi atba'ud Dajjal. Dia tak boleh menjadi pengikut Dajjal. Pengikut ni lain, kita pergi buat kerja dia. Aku terpaksa buat je lah. Itu tak boleh. Hanya talafuz dengan kufur kerana nak menyelamatkan nyawa bagi orang yang tak mampu. Misalnya dia diseksa teruk, dia pukul, dia cedera, dia dah tak mampu. Dan itu apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir di dalam sirah. Wallah. Ada sebelum tu ada siapa? Bagi seorang-seorang satu-satu. Tapi bukan mu'allaf dah. Ya.
biaya tu mungkin kita boleh usahakan, insya-Allah macam mana kan. Kita kalau dalam Perlis mungkin kita boleh minta lah untuk MAIPS untuk bayar. Saya tengok. Cuma tempat tu kena carilah yang sesuai. Tempat tu saya tak pastikan. Syekh kita pun ada tempat. Ada tempat. Hiya turid an tahfaz al-Quran wa tabhas an makan munasib li umriha. Hiya al-an akthar min 50. Berapa umur? هذا 61. Bolehlah kontak dah. Kena cari, insya-Allah. Nanti kita tengok siapa-siapa boleh carikan, insya-Allah. Okey? Kalau seorang perempuan dia mengalami trauma dalam melahirkan anak, contohnya dia tinggal kecil lah kan, dia takut nak mengandung semula, tentu dia buat prosedur menyebabkan dia tak mengandung lagi. So tak kisahlah dia sihat atau tak, tapi apa hukum dia buat macam tu? Para ulama bincang tentang hukum dia panggil tahdidun nasal, iaitu dia potong nasal. Dia ada satu dia rancang ni dia tak potong, dia mungkin setahun lagi 2 tahun, tapi ni dia tutup terus, dia halang diri dia daripada melahirkan anak. Mereka dia ada satu halang untuk satu tempoh tak apa. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata kunna na'zal wal Qur'anul yanzal. Kami melakukan azal sedangkan Quran turun. Maksudnya azal ni budak-budak, tapi sebab azal ni dia bersetubuh dengan isterinya, apabila dia rasa nak keluar air mani, dia keluarkan di luar daripada rahim supaya tidak mengandung. Itu dia panggil azal. Jabir meriwayatkan bahawasanya benda tu berlaku dan Nabi maksudnya Nabi tidak melarang. Khususnya apabila mereka terlibat dalam peperangan lah, bila mereka pergi dulu terutama pada zaman yang awal yang boleh melakukan mut'ah. Jadi nak mengelakkan mengandung. Tapi itu bukan menghapuskan keupayaan mengandung. Kan? Hanya menghadkan tempoh. Mungkin dia mengandung balik kemudian. Ketika bincang tentang hukum orang yang halang diri daripada mengandung, ulama mengharamkannya, melainkan dia ada sebab. Sebab kalau macam tu dibuat, habis Nabi suka umat yang ramai. Kan? Kalau dia buat begitu, habis umat kita. Semua orang tak mahu mengandung, hanya nak menikah. Tapi kalau sekiranya dia nak, hatta dia nak tahdid nasal itu, hatta dia nak tartib nasal dia tu, nak susun nasal dia tu, nak plan perancangan keluarga tu pun dia kena bincangkan suami isteri. Dia tak boleh isteri pandai-pandai tak mahu mengandung ataupun suami pandai-pandai tak, dia kena adil dalam hal itu. Maka kalau dia ada trauma yang pada pandangan doktor, kalau dia mengandung lagi, mungkin akan menyebabkan, kebesar kemungkinan akan memberi mudarat pada dia. Misalnya menyebabkan dia jadi psycho, gila. Itu dah lahir anak yang pertama dah jadi tak betul lah otak dia, sampai bahasa kasar lah kan. Kan? Tak meroyan dah sampai 2-3 tahun. Itu dia. Itu doktor decide. Dia kena dapatkan nasihat daripada ahli zikir. Kan? Fas'alu ahli zikri itu, ahli zikir itu tabib. Ahli pakar dalam specialist in that specialization. Okay. Ya, sila. Kita digalakkan untuk berdoa dengan sungguh untuk dunia ataupun untuk akhirat kita. Dan tapi dalam masa yang sama, kalau kita berdoa untuk perkara yang menyebabkan keduniaan, kita dilarang untuk mencintai sesuatu ataupun perkara yang menyebabkan keinginan dunia juga, melebihi Allah dan Rasul. Jadi bila kita berdoa sungguh-sungguh dengan penuh harapan, dan kita meletakkan satu
siang malam untuk dapatkan sesuatu hajat kita. Jadi kadang-kadang kita punya keinginan kita berdoa bersungguh-sungguh sehingga kan kita seolah-olah kita berfikir tentang perkara itu terlalu lebih. Jadi adakah menjadi satu kesalahan ataupun dosa diimbangi kita terlalu memikirkan itu ataupun kita terlalu berhajat kepada itu sehingga kita membelakangkan ataupun macam lebih suka ataupun lebih terlajak suka kepada perkara tersebut daripada mencintai Allah? Pertama, dalam dunia ni manusia menyukai, mencintai apa yang dia miliki ataupun apa yang dia suka. Raghabat ataupun benda yang manusia teringin. Agama tak larang benda tu, asalnya agama tak larang. Kalau kecintaan itu tidak melebihi Allah dan Rasul. Sebab itu kita ada hukum berhubung dengan harta pusaka. Kita tak bagi kat orang sembarangan, kita bagi kat anak-anak kita. Dia jalur dia kan, keluarga kita. Kita tak boleh mencuri harta orang. Pasal harta dia suka, dia sayang. Dia kena bagi min tibi nafsi. Dia bagi dengan cara yang dia suka. Tibin nafs. Kalau dia suka baru dia bagi. Manusia ingin memiliki. Cumanya apabila dia bertembung saja, baru kita. Kalau yang ini bertembung dengan Allah dan Rasul, apa yang kamu nak? Sahabat sayang rumah mereka, tempat mereka. Dan mereka ada kebun mereka. Cuma mereka cuba kontrol supaya itu tidak mengatasi kecintaan mereka kepada, melebihi kecintaan pada Allah dan Rasul. Sebab itu Allah kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum hingga akhir. Kamu tidak akan dapati, la tajidu qauman yu'minuna billahi, beriman dengan Allah dan hari akhirat, yuaduna man haddallaha wa rasul, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kalau dia tak cinta, tak menentang Allah dan Rasul, it's okay. Kita sayang pada isteri kita, hanya kahwin hanya orang yang kita sayang. Dua orang bercinta, seorang anak yatim, perempuan anak yatim, penjaga dia tak bagi kahwin dengan yang orang yang dia cinta tu disebabkan kerana tak apa ada duit. Tapi Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang sanad yang sahih, dia kata la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya hub agama. Nabi kata kalau dah nikah, kalau dah cinta, kahwin. Maksudnya manusia kahwin kerana cinta. Maka cinta isteri, cinta harta, cinta apa yang kita nak. Agama okey. Agama tahu itu tabiat manusia. Kan? Tapi apabila cinta itu mengatasi Allah dan Rasul. Macam mana nak tahu mengatasi Allah dan Rasul? Bila dia bertembung. Wala lillahi wa rasul ala walid dunya. Kau nak pegang isteri kau ke, kau nak pegang agama kau? Kalau pada satu ketika agama menyebabkan, isteri menyebabkan manusia berpisah pada agama. Sahabat sayang pada Arab tu utamanya, dia orang Arab. Dia asabiyah, kabilah ni sangat kuat. Tapi sebab tu maqam yang pertama ialah manusia boleh mencintai dunia dengan syarat tidak melepisi mengatasi cinta pada Allah dan Rasul. Satu lagi ialah peringkat manusia, dia langsung dunia tak ada lah nanti. Ini maqam dia tinggilah kan. Semua dah tak ada. Kan? Sebab itu dalam riwayat Abu Ya'la, apabila Abu Bakar Siddiq melihat Abu Quhafah nak bai'ah dengan Nabi SAW masuk Islam, Abu Bakar menangis. Nabi tanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan menangis? Kata Abu Bakar, "La an takuna yadu ammika Abi Talib makana yadi abi lakana ahabbu ilayya min an yakun."
jika sekiranya tangan Abu Talib wal antakuna yadu ammika, jika tangan Abu Talib berada di tangan bapakku, lebih aku suka daripada dia yang menganut Islam. Sebab apa? Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak menganut Islam. Nabi duka cita Abu Talib tak masuk Islam. Apabila Abu Quhafah masuk Islam, the family of Abu Bakar, all of the member of family Abu Bakar ni masuk Islam. Nabi, ada orang yang Nabi sayang tak masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam semua. La antakuna yadu ammika makanan yadahu ahabbu ilayya min an yakun. Jika sekiranya tangan Abu Bakar lah yang tangan Abu Talib berada di tangan Abu Quhafah, lebih aku suka daripada tangan bapa aku sendiri. Maksudnya Abu Bakar fikir, aku gembira, Nabi ada juga yang dia tak gembira. Kalau boleh biarlah Abu Talib masuk Islam, Abu Quhafah tak masuk pun tak apa, supaya engkau yuqirrullahu aynaik yubayyuka 'alal Islam yuqirrullahu aynaik. Dia berbayar kepada Islam sehingga engkau redha, sehingga engkau gembira, lebih aku suka daripada aku gembira. Ni the highest stage of iman. Sebab tu jika ditimbang semua iman, kita tak sama dengan iman Abu Bakar. Soalan saudara kita ni, boleh tak kita dalam hidup ni macam tu lah? Awal ni stage yang biasa ni, tapi make sure bertemu dengan agama, sentiasa Allah dan Rasul. Tapi day by day kita sentiasa cuba kikis supaya akhirnya yang tinggal sebelum kita bertemu dengan Allah ialah Allah dan Rasul saja. Allah dan Rasul saja. Dan manusia ni Allah jadikan dia macam tu lah. Masa muda kita sihat, kita banyak kehendak kita. Bila tua, umur meningkat, kehendak masih ada, tapi banyak benda kita tak boleh buat. Makan pun dah tak boleh banyak, ada benda yang tak boleh makan, ada boleh makan, jalan dah tak boleh laju. Allah mengingatkan kita, kau kena slow-slow. Banyak benda dah kau tak boleh dapat. Janji kau, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Janji yang sebenar ialah ada di syurga, supaya manusia begitu. Kalau ditanya, boleh tak kita doa? Kita boleh doa, kan? Manusia benda yang cinta. Nabi Yaqub doa, ingat Nabi Yusuf sampai apa? Buta mata dah. Anak ingat. Padahal Nabi Yaqub tu tahu bahawasanya akan Allah bagi, tapi manusia ni pasal kita tak tahu ke depan ni macam mana, kan? Ibu Nabi Musa, macam saya kata, ibu Nabi Musa, Allah yang katakan, wa auhayna ila ummi Musa, kami yang wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya anirdi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam, bagi susu dia, jika kau takut campakkan dia di dalam. Pun begitu, fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Sedangkan Allah yang bagi tahu, tapi manusia, insan qalaq halua. Tapi jantung hati dia susah hati lah. Kadat la tubdi bihi, hampir dia nak beritahu, ya Allah, tuan-tuan, apa aku buat ni, anak aku pergi campak dalam sungai. Padahal wa auhayna ila ummi, Allah kata la takhafi wa la tahzani, don't fear, don't be grave, jangan takut. Manusia itu ibu umi, tapi pun begitu qalaq. Manusia tu ada, saya bukan kata, tapi kita sentiasa imbangi. Banyak sangat kita fikir tentang yang kita nak, dan Allah pun jadi sebahagian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dikatakan mata dia tak nampak, buta. Mak dia doa dia banyak. Doa. Terlalu banyak doa sehingga Allah celakkan mata dia. Itu semua adalah perlambangan pada cinta. Cinta anak-anak. Tapi Quran kata
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kamu tak akan dapati, wahai Muhammad, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, kaum kerabat mereka. Jangan yang itu ya. Kalau yang lain minat naik motor ke, apa lagi? Minat manusia, insan. Cuma kalau kita sampai ke makam yang tinggi, kan? Nabi SAW pesan kepada Salman supaya kun fid dunya, jadilah dunia ini seperti mana pengembara saja, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Habis. Sebelum kita tak kira orang nak pergi tempat lain pula, ya. Oh, saya. Boleh saya tanya atau nak saya jawab? Balik. Tanya ni satu, sana satu. Kita mungkin masuk bab social politik sikit. Tanya pendapat Datuk, saya memang santai saja nak tanya pendapat peribadi Datuk juga lah, selain daripada pandangan, menurut pandangan Islam. Berkenaan dengan coexistence ataupun permintaan umat zaman sekarang lah untuk coexist dengan golongan-golongan tertentu ni. Saya boleh sebut kan? Sebut, it's okay. Sebut saja ya, LGBT ni. Ya. LGBT ni. Jadi banyak kita terutama di Malaysia semakin menular, terutama semakin banyak NGO yang fight benda tu hingga memaksa untuk wujudkan satu undang-undang akta untuk membuatkan rakyat Malaysia supaya menerima golongan ini. Saya nak bertanya pendapat doktor tentang the coexistence yang dikatakan itu, pernahkah wujud coexistence pada zaman Nabi dulu? Kemudian saya nak tanya pandangan Islam dalam sudut ini dan juga sebagai Muslim sendirilah. Dia macam ni. Kalau kita pergi terlalu complicated, dia orang ni perjuangan dunia di dunia. Sebab tu saya kata sehingga orang tengok Obama yang nampak jantan macam tu pun dia kena iktiraf oleh LGBT. Pasal dunia ni kempen. Ini kalau tadi sebut apa, agenda Dajjal ke apa, memanglah macam tu lah. Memang kita David Cameron dia kata bahawasanya, dia kata jangan takut untuk bagi tahu bahawasanya UK is a Christian country, tapi at the same time he recognize LGBT, yang mana tapi sebahagian daripada gereja go beyond that, they also recognize, accept the existence, bukan the existence, untuk mengiktiraf the existence of LGBT secara sah untuk diamalkan, to be practiced. Okey. Saya nak bagi kita faham orang awam ni. Pertama, kita dalam Islam ni dua sajalah. Laki ataupun saudara ataupun saudari. Saudara kita tak ada. Okay, saudara dan saudari. Kalau ada ialah khunsa muskil. Khunsa muskil ni satu bab yang dia yang ni istisna, bab dikecualikan. Dia ada apa? Ahli klinik. Ini yang ni decide by orang ni. Bukan kerana pilihan dia. Ini kemarin lelaki, besok jadi perempuan. Kemarin masuk tandas lelaki, besok nak masuk tandas perempuan. Ini. Okey, kita tak iktiraf. Sama sekali kita tak iktiraf. Cuma ta'amul kita. Macam mana kita berinteraksi? Kita berinteraksi macam ni. Kalau sekiranya dia tu tak buat benda-benda yang pelik, yang mungkar, yang di bawah ta'rif man ra'a minkum munkaran, siapa yang di kalangan kamu yang lihat mungkar, kita tak nampak mungkar, orang kata dia pondan, orang kata dia ni ke, tapi kita tak nampak. Dia depan kita okey. Dia mari makan di kedai, dia mari di pejabat kita, dia minta borang, dia beli tiket kat kita. Kita ta'amul dengan yang tu lah. Tapi kalau dia buat di depan kita,
kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, falyughayyirhu biyadi. Ubah dia dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tak berinteraksi, tapi kalau dia mari, dia perempuan, dia lelaki mai pakai pakaian perempuan, tu dia zahir, kita kata tak boleh pakai macam ni. Dengan lisan lah kita bagi tahu. Kita tak tahu undang-undang apa, kita tak iktiraf kewujudan dia, kita tak, tapi dia habis dia orang tak boleh hidup. Kita tak kata dia tak boleh hidup. Kalau dia datang kepada kita, dia tak buat benda tu kat kita, walaupun orang kata dia ni memang pondan lah apa yang kita tak nampak, it's not our business. Sama lah macam kita mengadili orang kat sama. Orang kata orang tu peminum arak, dia tak minum depan kita, it's not our business. It's not our business. Tapi kalau dia minum depan kita, that is our business. Because it's not because of you. Because Allah Subhanahu Wa Taala order us, kan, to tell you, to prevent from that acts ataupun perbuatan yang salah. So yang tu kita cegah dia. Ada cara. Dia you nak cakap apa, dia kata dia apa, kita tak, it's not our business. Tapi kalau you datang depan mata kita, dia buat, kita kata. Kalau orang kata dia ni pondan apa semua ni, duduk pergi tidur dengan jantan apa semua, kita tak nampak. Hatta lelaki yang perempuan, Allah kata suruh datangkan 4 orang saksi, kita tak nampak. Kita tak boleh kata orang tu jalan lembut pun, kita tak boleh consider dia ada hubungan seks sama jenis. Kita tak nampak. Ini benda personal. Yang kita nampak sahaja yang kita cegah. So dia macam itulah. Kalau tidak, kita nak pergi cungkir dia, nak pergi tanya, hang ni duk pasangan hang siapa, it's not our business. Ya. Kalau dia bedah zahir pada kita, benda dah berlaku, kita kata perbuatan itu haram. Walaupun kau bedah, kau tetaplah perempuan lah juga. Kau tidaklah, kau tetaplah lelaki juga, taklah jadi perempuan. Ya. Kita faham bahawa LGBT ini adalah satu masalah sepanjang zaman. Dulu-dulu pun ada. Soalan saya, macam mana ulama dulu handle masalah ini? Saya nak kena faham 2 keadaan. Yang pertama ialah keadaan apabila Islam itu zu syaukah. Islam itu dia branded. Islam ada kekuasaan. Kekuasaan maksudnya nama Islam tu sendiri kuat. Macam ni saya nak bagi faham. Dalam dunia ni, manusia ni, Amerika adalah negara tak demokratik. Dia bom orang sana, tapi still people believe. Kalau cakap pasal demokrasi, jemput daripada Amerika punya ni. Democratic institution lah apa semua pada Amerika, tapi oleh kerana dia punya brand, tu kan begitu kuat, kan, dia panggil dalam bahasa Arab siyadah, dia punya ketuanan dia, siyadatul alam, ketuanan dia tu menyebabkan apa yang dia buat, orang walaupun salah, orang macam nak endorse. Saya tak kata Islam cakap salah, tapi ketika Islam ada siyadatul ummah, dia panggil ketuanan umat, Islam masuk tawan negara lain yang mana ni nobody question, sebab dia empire, kan. Macam kita kalau nak question ni, Amerika hantam rosakkan Iraq, kita masih lagi orang Islam duk pergi melawat Amerika, mengaji di Amerika. Amerika hancurkan rupa negara orang Islam. Sebab apa? Kita dah, otak kita macam tu. Pada zaman Islam sebagai empire, banyak tindakan kalau dalam disebut dalam kitab fiqh yang diambil kepada orang-orang yang pelik ni. Kadang-kadang hukuman tu agak keras. Tapi nobody question lah. Itu norma masyarakat. Kamu cemarkan norma masyarakat. Perbuatan tu, dia bukan saja perbuatan yang buruk tu, dia bukan masalah perbuatan tu saja, tapi perbuatan tu you cemarkan masyarakat. Saya buat contoh nak bagi faham. Potong tangan orang yang mencuri. Dalam satu masyarakat yang mana semua orang, siapa yang tak ada makan diberi makan, siapa yang susah dibantu. Kita tak boleh tidur dalam keadaan jiran kita lapar. Tapi mari satu orang, semua kemudahan ni dia tak ambil, dia nak mencuri juga. Potong tangan dia.
Betul kan? Pada zaman Nabi rumah Nabi lebih buruk daripada rumah rakyat lagi. Rumah Umar lebih buruk daripada rumah rakyat. Tapi kebajikan rakyat dijaga. Kau kalau tak ada makan, kau pergi jumpa Amirul Mukminin, kau akan dapat bantuan. Tak mau, dia nak curi tak? Curi itu penyakit tu. Itu pun sehingga diletak kepada dia pencuri. Sebab tu dia bukan orang yang mencuri yang dipotong, tapi pencuri yang dipotong. Dia kata man yasriqu, bukan as-sariqu. Maksudnya sehingga nama tu, dia tu memang pencuri. Bukan orang yang mencuri. Pencuri maksud apa? Brand tu as-sariqu was-sariqatu. Bukan sekadar curi saja, tapi sariq. Tu sifat tu duduk kat dia. Sebab tu Nabi kata la tuqta'u aidi fi safar wa la tuqta'u aidi fil ghazw. Jangan dipotong tangan pencuri di dalam musafir, jangan dipotong tangan pencuri dalam peperangan. Kerana keadaan itu tidak sesuai. Manusia mungkin terpaksa, manusia banyak keadaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sehingga Al-Imam At-Tirmidzi apabila meriwayatkan hadis tu, dia menyatakan kata Al-Auza'i disebabkan kerana takut dia pelari kepada musuh. Kalau keadaan zaman tu Islam potong tangan, orang tak kata apa. Padan hang kena potong. Orang kata benda yang duk ada boleh. Tapi bila pada zaman yang macam-macam, Islam tak branded. Bukan Islam tak branded, manusia tak anggap apa saja orang Islam buat dia nak Kristian. Kan? Kemudian kadang-kadang nak kahwin pun payah sebahagian tu, kan? Nak kahwin rancang bulan 12, bulan 5 tak boleh kahwin lagi. Zaman Nabi orang angkat tangan wahabat nafsaha lin Nabi, boleh terus kahwin. Zaman tu isteri kau ni kahwin kau ni, zaman lah perancang nak kahwin. Tambah siapa yang kahwin dua ni lagi letih lah. So banyak benda-benda yang macam ni menyebabkan kadang-kadang dia punya environment hukum tu jadi sukar. Maka kita kadang-kadang suka nak compare yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Memang ada tindakan dulu memang panjang, ada hatta hukum mati pun ada. Nabi buat nafi kan, Nabi buang daerah. Omar pun buang daerah orang yang kewujudan dia mengganggu. Bukan kerana tak kesian kat dia, tapi menjaga kepentingan ramai. Tapi kita ni daripada awal orang buat lembut masuk TV. Sebab tu saya kadang-kadang ni solek nak masuk TV kan, ramai yang lembut. Saya suruh kata ni saya buat sendiri. Pasal apa yang nak jadi lembut? Orang buat belawak juga tangan patah macam tu kan, kita pula jadi suka. We encourage that culture. Patutnya kita kena kata dia tak boleh buat macam tu, salah. Mutasyabbihin bin nisa'i min kan. Itu antara dia dengan Tuhan dia. Mungkar di atas apa yang dia buat itu. Pada satu waktu yang lain dia memohon keampunan kepada Allah, dia minta ampun, dia solat. Allah menerima, rahmat Allah wasi'at kulli syai. Kita tidak menghukum tentang, kita tidak masuk campur tentang hak mutlak Tuhan tentang rahmatnya. Mungkin orang tu yang kita lihat ada LGBT di dunia ni, dia dosa LGBT. Di belakang Allah ampun dia kerana kebaikan dia yang lain. Juga mungkin penzina, pelacur lagi Tuhan ampun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kan, hatta orang yang telah sangka buruk, dalam hadis Bukhari, dia itu kerana tak sampai kepada ajaran Islam, dia kata kalau aku mati fahriquni wadhanuni, kalau aku mati dia bagi tahu anak-anak dia ni, bakar dia, tumbuk dia,
Kemudian buang dia di udara. In adrakani rabbi la yu'adzibuni azaban lam yu'adzibu ahadan minal alamin. Dan sebagai riwayat, kalau dia Tuhan dapat tangkap aku, Tuhan azabkan aku dengan azab yang dia tak pernah azabkan siapa-siapa pun. Al-Qamaqat. Tahan. Fajama'al ard, Tuhan himpunkan bumi. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan kata, ma hamalaka ala ma sana'at. Apa yang menyebabkan kau buat macam tu wahai hamba aku? Khaufaka ya Rabb. Takutkan engkau wahai Tuhan. Tuhan ampun dia. Ya. Sekejap saya. Tuhan ampunkan dia. Maksudnya saya nak kata apa? Kadang-kadang orang, kita sebab tu apabila perbuatan haram, kita haram yang itu haram. Adakah dia dah terputus dari rahmat Allah? It's not our business. Jaga kita punya limit. Kita kata haram yang itu. Dia kata dia rajin semayang, dia dengan Tuhan. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bunuh orang. Tapi bila dalam sebahagian riwayat Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali ada menyebut, dia kata, Tuhan, orang semua kata engkau tak akan ampunkan aku, sedangkan aku tahu engkau Maha Pengampun. Dikatakan, wallahu alam, riwayat dikatakan kepada Hasan Basri, kata la'alla, mudah-mudahan. So LGBT ke apa, kita kata haram, hak dia buat. Tuhan dah rahmat dia ke tak? Dia sedekah dapat pahala tak? Kita jangan hang LGBT sedekah pun tak dapat pahala. Jangan. Yang tu kita jangan masuk campur. Jangan. Kita cakap hak salah perbuatan tu saja. Dia sedekah, dia solat, dia bagi duit kat anak yatim. Jangan touch. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi Minta maaf Ustaz, saya bekas LGBT ya. Ya. Saya tahu sekarang saya kata nak tahu saya nak perspektif tak ada. Masalahnya saya nak tanya, walaupun saya tak macam nak kembali pada asalnya, tapi saya selalu pergi jumpa kawan-kawan saya, ada kesan dosa dan kami-kami sebelum jumpa dengan orang, saya cuba bagi satu didikan untuk mereka untuk kembali kepada kita. Adakah saya berdosa pergi jumpa orang atau mana? mudah-mudahan jadi ibadah pahala yang besar sebagai dakwah. Kita ada dua dalam hidup. Ada benda satu orang bila dia taubat, dia tak mampu berubah, melainkan dia kena berpisah. Kita kena berpisah. Tapi kalau kita mampu, sekalipun duduk di tempat tu tak apa. Kerana dalam hadis yang dia bunuh 99 orang tu, dia kata izhab ila ardin kaza wa kaza, kan, fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su', kan. Jangan balik, kamu pergi ke tempat sekian-sekian beribadah dengan orang-orang di situ kerana mereka mengabadikan diri pada Allah. Jangan balik ke tempat kamu kerana dia adalah bumi yang buruk. Maksudnya bukan bumi itu buruk, tempat tu buruk. Geng yang ada di situ tu, kalau kau balik, kau jadi macam dia balik. Tapi kalau entah pergi balik jumpa kawan lama-lama, entah tak jadi macam dia, bahkan mereka mungkin ikut entah. Ialah satu dakwah, satu mudah-mudahan dapat pahala yang besar. Nah, insya-Allah. Sekejap. Sila. Soalan satu yang Ya. sambungan kepada yang tanya berkenaan dengan hafal Quran. Ya. Yang saya belajar, Hafiz atau Hafizah di akhirat nanti boleh beri syafaat kepada 7 orang ahli keluarga Ya. dia. Tapi ramai di kalangan mu'alaf kita, ibu bapa meninggal sebelum sempat kita ajak kepada Islam. Maka tak adalah anak mana yang sanggup tengok ibu bapa ya dibakar dalam api neraka. Jadi saya pernah tanya kepada Ustaz Siri sana, saya kata, kalau kita mu'alaf hafal Quran, adakah itu boleh membantu ibu bapa kita yang sudah meninggal sebelum diajak kepada Islam? Ramai yang kata yang dia tahunya syafaat itu hanya bagi ahli keluarga yang Islam. Tapi jumpa seorang ustaz, dia beri harapan. Dia kata macam pergi supermarket, walaupun supermarket sudah tulis papan tanda situ kata benda ni tak jual kepada orang sekian, kan, kita lah orang sekian, tapi kita buat wasiat dengan duit. Mana tahu masuk-masuk jumpa dengan pengurus supermarket,
Dia kata, okey, hari ini kita buat pengecualian, kita dah siap ada wang. Maka kita sebagai seorang mu'alaf, adakah baik kita hafal Quran dengan harapan di akhirat nanti kita boleh bantu ibu bapa kita yang meninggal sebelum masuk Islam? Okey. Ini soalan yang penting, yang siapa yang tak masuk siapa yang mak bapak dia tak masuk Islam, memang dia akan rasa. Bukan kita aja, para sahabat pun rasa, kan? Sebab tu Khalid Al-Walid bin Mughirah tu tak masuk Islam. Sebab tu bila dia dengar zarni wa man khalaqtu wahida, bila dia dengar ayat tu yang kata tuju pada bapak dia tu, memang perasaannya, kan? Ramai lagi lah, seperti juga Abu Jahal, sebab dia yang tak masuk, anak dia masuk, Ikrimah masuk. Cuma manusia ni ada dua. Yang pertama, manusia yang telah dibentangkan kepadanya Islam, kemudian dia dengan sejelas-jelasnya dia menolak Islam tu, walaupun telah jelas padanya itu ajaran yang benar, dia menolak. Yang ini ahli neraka dengan janji Tuhan. Tidak ada, kita tak jumpa dalam Quran kalau boleh itu dikecualikan, bapa Nabi Ibrahim akan dikecualikan, Abu Talib lebih patut dikecualikan, sebab Abu Talib lebih banyak menyumbang pada Nabi. Tapi satu lagi ialah orang yang bukan Islam, yang tidak diberikan penerangan Islam yang cukup pada dia. Ini ada ruang. Kerana Tuhan kata, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Yakni sehingga ditegak, dia panggil iqamatul hujjah, sehingga ditegakkan hujjah kepadanya. Hujjahnya maksudnya dia very clear, Islam is the only religion in the eye of Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam di sisi agama di sisi Allah. Tapi dia refuse to be Muslim. Dia tolak untuk menjadi Muslim. Yang ni tak ada peluang. Tapi kalau dulu ada orang ajak dia pada Islam, tapi dia not very clear. Tapi tak clear, kawan ni pun masuklah Islam, Islam bagus. Banyak tu je, dia tak apa clear. Dia ni, Al-Imam Al-Ghazali, dia sebut tentang pembahagian orang-orang yang, ada orang kata dia mendengar tentang Nabi Muhammad, tapi tidak jelas tentang Muhammad. Sebagai mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian dapat berita yang buruk tentang Nabi Muhammad. Orang seperti ini masih ada ruang di sisi Tuhan. Banyak orang di Europe, di China, dia apa lagi, yang mereka bukan tahu tentang Islam. Tengok CNN dia, mereka tak tahu tentang Islam. Quran kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Mereka belum tahu rasul itu maksudnya kami menghantar argumen hujah yang cukup untuk mereka menjadi Islam. Itu memberi ruang kepada orang-orang yang mana mungkin mak bapak kita dulu kita tak dapat terang dengan betul. Dia still ada ruang. Dia mungkin kita rasa kalau dia diterang dengan betul, dia mungkin dia masuk Islam. Ini urusan antara dia dengan Allah Ta'ala. So, seperti mana kita ini rasa tak membenci ketidakadilan, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tadi hadis yang saya sebut tentang yang riwayatkan Al-Bukhari, yang dia kata wahriquni wathanuni, kan bakar aku, hancurkan aku, pergi, yang Allah ampunkan dia. Padahal dia itu kufur, kerana dia kata in adrakani rabbi, sekiranya Tuhan dapat tangkap aku. Dia duk ingat dengan bakar mayat dia, Tuhan tak dapat tangkap dia. Dia telah syak kepada qadar Tuhan, kudrat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ampunkan dia? Sebab tak ada orang bagi tahu dia agama yang benar, sehingga dia tahu Tuhan yang sebenar. Tapi cuma ada dalam dada dia, takutkan Allah. Allah ampunkan dia kerana takutkan Allah. Al-Khattabi, dia mensyarahkan hadis ni, dia kata sebab itu ahlul kalam yang khilaf tentang masalah perbahasan sifat dan seumpama lebih layak untuk mendapat keampunan Allah daripada si dia ni. Kalau dia ni pun dapat, ulama-ulama yang khilaf tentang masalah sifat Tuhan dan seumpamanya, mereka lebih layak untuk mendapat keampunan Allah. Sebab tu kita bahas mazhab Salafiyah, Asy'ariyah apa semua, jangan melampau, jangan gulu kesemuanya. Ini di hadapan Allah, Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat keampunan dia. Kita bagi tahu kaedahnya begini, yang kita sepakat begini. Di sisi Allah, Allah Ta'ala yang tahu
Kita tak hukum neraka orang, kita hanya hukum kaedah saja. Kerana macam pelacur juga tadi, melacur memang berdosa, kan? Tapi dia bagi minum pada anjing, Allah kerana kebaikan itu Tuhan ampunkan dia. Rahmat Tuhan luas. Sebab ini juga rahmat Tuhan lah. Mungkin dia tak tahu. Kawan ni tadi boleh kata Tuhan tak boleh tangkap dia kalau bakar mayat dia. Pun Tuhan ampun dia. Sebab ulama-ulama bincang pelik dengan hadis ni. Mereka kata jawapannya satu ya. Tak ada siapa terang ada Tuhan yang sebenar macam mana. Harap-harap ibu bapa kita yang baik-baik itu yang tak masuk Islam. Kalau tak ada orang terang kepada dia Islam sebenar, seperti mana kita rasa kita inginkan keadilan untuk dia, Tuhan itu al-adil, Tuhan itu maha adil. Dia lebih tahu tentang hamba-Nya lebih daripada kita lagi. Wallahu a'lam. Fadhal Syekh. Fadhal Syekhana. Jika orang-orang yang Arab, kita rasa gembira apabila kita nampak macam mufti wilayah Bugis Fasih boleh kita bahasa Arab Fasih. Al-alim la ya'rifu al-alimu illa al-alim. Maksudkan apabila mufti cakap, saya faham mufti tahu balaghah, tahu nahwu, tahu sarf, tahu ada 15 ilmu kalau nak faham bahasa Arab itu ada 15 ilmu. So maksudkan mufti wilayah Bugis diuhab plan untuk ajarkan bahasa Arab. Maksudkan saya nampak semua orang-orang Melayu ada mungkin 500 perkataan sama-sama bahasa Arab, bahasa Melayu. Boleh baca Al-Quran sangat bagus, tapi tak boleh cakap bahasa Arab. Saya tak tahu malu atau tak. Anak anta dia boleh cakap. Bahasa Arab untuk bercakap yang biasa mudah, tapi tapi untuk menjadi satu orang yang benar-benar menguasai bahasa Arab tentulah tidak semudah itu. Kan ada, sebab tu ada nuha, ada ahli-ahli ilmu. Dan bahasa Arab ni dalam mazhab Syafi'i wajib belajar bahasa Arab. Sebab kalau tidak kita tak dapat zauq Arabi tu, kita baca Quran tak sama dengan kita baca yang sebenar. Dan bahasa Arab ni telah menjadi jago bahasa Arab orang yang bukan Arab. Sibawayh bukan Arab, Abu Ali Al-Farisi bukan Arab. Al-Bukhari bukan Arab. Tu hafal banyak kan. Imam Muslim bukan Arab pada sebahagian khilaf tentang dia Arab ataupun tidak. Abu Daud Sajistani bukan Arab, kan? Ibn Majah bukan Arab, kan? An-Nasai bukan Arab, At-Tirmidzi bukan Arab. Jadi artinya kita yang bukan Arab ni ada ruang yang banyak. Itulah adilnya Islam tu. Cuma ya Arab ni kita kena akui satu benda, dia pun ni kuat hafal. Hadza mumayyizat, kelebihan orang Arab ni dia hafal kuat. Kalau dia dalam periksa dia jam, dia boleh tanya nak jawab tadi dia habaq, tolong bagi tahu perkataan yang pertama. Kalau dan dia ingat perkataan yang pertama tu, satu buku tu dia tulis. Kita kadang-kadang kita tak ingat apa satu persatu, kita ingat idea dah. Sebab tu orang-orang Arab ni terkenal, tapi juga bukan orang Arab saja, ada bangsa lain pun ada ramai juga yang kuat. Orang Melayu kita kena akui dia ingatan tidak sekuat Arab, kan? Arab dia lebih kuat ingatan dia ingat saya tahu depa kita tak tahu sebab apa makan apa tak tahu, tapi kena exercise untuk ingat. Dan ini nikmat, ingat ni nikmat. Bila kita dapat ingat nikmat, so kita boleh quote, kita boleh ambil dalil. Sebab tu macam berusaha belajar bahasa Arab, kan? Baca Fatihah aja berapa banyak kalimat Arabiah dalam tu. Lama-lama insya-Allah ada orang dia daripada tak boleh Arab, belajar lama-lama boleh Arab. Masya-Allah. Boleh belajar. Saleh bin Kaisan rawi
Dan dia juga mengajar Umar bin Abdul Aziz. Saleh bin Kaisan belajar ilmu dah, umur dah lanjut dah. Sebahagian kata dah 70 lebih lah, sebahagian lebih pada tu. Baru belajar tapi still boleh menjadi ahli ilmu. Ini masalah dah lama Mak. Sebenarnya saya terpendam lah nak tahu apa jawapannya. Okay? Cerita dia macam ni. Saya dulu belajar kat Amerika. Lepas tu ada kawan-kawan saya, dia makan makanan yang kita tak tahu dia zabiah ke ataupun dia tak sembelih. So, lepas tu dia kata ada semua faktor di internet dia tak boleh makan. Lepas tu dia tengok orang Arab sana pun ada yang makan makanan yang makanan ni lah. So nak tanya apa pendapat. Dia ada dua pandangan. Kita di Malaysia ni majoriti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia agak ketat sikit di dalam memberikan takrif kepada ahlul kitab. Kerana Quran kata wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, dan makanan orang yang diberikan kitab itu halal bagi kamu. Jadi oleh kerana tu maka siapa ahli kitab tu? Dalam mazhab Syafi'i dia ketatkan dia nak ahli kitab yang asal daripada keturunan Yaqub, dan yang baru-baru ni dia tak recognize sebagai ahli kitab yang dimaksudkan di dalam Quran. Dalam mazhab lain majoriti Abu Hanifah dan semua lebih luas dalam hal ini, dan ini yang dipakai dalam fatwa-fatwa antarabangsa. Sebab itu dia sebut daging yang berasal daripada negara yang Kristian, maka dianggap supaya umumnya daging ahli kitab, teman ahli kitab, melainkan benda yang ditolak di sisi mereka. Ini kalau kita tengok dalam fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hatta fatwa Ibn Bas dan seumpamanya, mereka longgar dalam masalah ni, dalam takrif ahli kitab. Kerana dia kira walaupun mereka musyrik, tapi walaupun mereka kafir, tapi kafir ni dua. Allah memang marah ke ahli kitab, tapi Allah bagi peruntukan ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafaru, tapi min ahlil kitab wal musyrikin. Ada dua, kafir, ahlul kitab dan musyrikin. Kufur. Tapi ahlul kitab wal musyrikin. Ada dua. So ahlul kitab ni walaupun fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Allah marah liyashtaru bi thamanan qalila, tulis tangan, tapi Allah marah fawailul. Allah marah pada ahli kitab, tapi wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Makanan ahli kitab dibenarkan. Maka dengan tu kalau tanya saya lah, kalau benda tu clear, saya pernah duduk di UK tak? Kalau benda tu ada makanan orang Islam, beli hak orang Islam dululah. Kan? Buat apa? Benda ni kira masih lagi ada ulama kata tak boleh. Tapi kalau tak ada, benda ni kalau memang mereka sembelih diiktiraf di sisi Kristian ataupun Jew, khususnya Yahudi, maka boleh dimakan pada majoriti para ulama dalam hal itu. Jumhur ulama mendengar. Itu dari segi amalan. Manusia dia boleh beramal dengan manusia dia sendiri boleh buat. Tapi kalau dari segi takrif ahli kitab untuk praktikal perkahwinan sama juga, maksudnya ulama sepakat tentang boleh berkahwin dengan kitab. Ya. Tapi berbeza dari segi takrifan. Siapa ahli kitab? Jadi bila beza dari segi takrifan, kalau sekiranya kan saya ada pasangan Kristian. memang dah ada pasangan dah. Kan? Apa solution kalau dekat Malaysia ni terus majoriti Syafi'i, jadi apa praktikal untuk membolehkan? Di Perlis sebelum saya jadi mufti lagi ada fatwa yang bolehkan kahwin dengan Kristian. Perempuan tu Kristian. Tapi semua itu dia macam ni. Kahwin dengan Kristian, dulu lagi ada fatwa tu. Kalau ni di negara Arab memang boleh, di Indonesia juga dipraktiskan. Di negara di Palestin, di negara Arab, di Jordan berlaku perkahwinan lelaki Muslim, wanita tu Kristian ataupun Jew. Itu berlaku. Cumanya tujuan perkahwinan ni ialah supaya dapat ada tanggungjawab anak-anak dan seumpamanya. Dulu lelaki-lelaki Muslim ni dominan, dia kahwin dengan Kristian. Kristian tu akan ikut yang Islam tu. Tapi kalau yang Islam tu pun lemah, dia kahwin dengan Kristian, dia jadi lebih pada. Di situ datangnya peranan as-siyasatu syar'iyyah, politik Islam ataupun urus takbir Islam. Jadi kita yang duduk, kau nak kahwin dengan siapa? Tengok dia pun duk
melelong nak kahwin dengan Kristian, kita kata janganlah. Tapi kalau dia tu firm, sebab tu dulu kerajaan Osmaniyah, salah satu tersebarnya juga Islam adalah melalui perkahwinan. Lelaki Muslim kuat, wanita Kristian, kerajaan pula kuat, dia akan ikut Islam lah. Pasal dia dah banyak benda dia sama, kan? Dengan kita kan. Kena tengok keadaan lah kau tu kan. Tadi ada seorang yang belum tanya, minta okay. Kita sampai pukul berapa ni? Lagi 3 minit. Orang yang mengajar agama belum tentu lagi kerana Allah. Saya yang cakap di depan ni belum tentu lagi kerana Allah. Hanya Allah tahu siapa kerana dia. Kan? Apa yang ada dalam dada kita. Kan? Sebab tu ramai orang yang mungkin saya cakap ni tak dapat pahala, tuan-tuan dengar dapat pahala. Hanya ini antara seorang dengan Allah. Bagi semua benda, dua benda. Pertama, kita dua syarat. Satu ialah dua syarat. Satu ialah kita buat amal soleh, kita niat lillahi ta'ala. Yang kedua, benda yang kita buat tu tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita boleh amalkan. Kita buat apa? Hatta mungkin satu orang korek lubang tepi jalan, orang nampak, ataupun sapu sampah tepi jalan, pahala dia mungkin lebih banyak daripada orang yang ceramah di sini. Kerana Allah lebih tahu apa yang ada dalam dada manusia. Sebab untuk Allah, kerana Allah ni antara hadas sir antara kita dengan Allah. Cuma dua syarat. Pertama, amalan tu kita buat kerana Allah. Yang kedua, kita pastikan benda tu tidak bercanggah dengan Quran ataupun dengan Sunnah. So. Tak kena apa. Tidak kena lafaz. Melainkan lafaz hanyalah untuk akad. Akad tu bukan kerana nak bagi Allah terima, nak bagi dia faham. Kita bagi duit kat dia, bayar hutang. Kita kena bagi tahu, ni saya bayar hutang. Kalau kita tak maulah bagi tahu, kita bagi kat dia. Lepas tu dia kata, satu hari dia tuntut kat kita, mana hutang aku tak bayar, hari tu kau bagi. Kau tak cakap apa, aku ingat hari tu kau sedekah kat aku. So kena akad itu dia lafaz, talafuz, disebab untuk menentukan akad, bukan menentukan Allah terima ataupun tak. Ya, last lah. Ada lagi kan? Satu lagi ya. Sila. Kita dalam mencari agama, macam mana nak kita mendahulukan dia seperti baca Quran dulu ke, tadabbur dulu ke, yang mana satu kita nak dahulukan. Dan lagi satu, nak dahulukan dalam hidup. Dalam hidup kita, dalam mencari agama dan belajar agama. Dan lagi satu tu istilah kita kepada ibadah dan amalan. Masyarakat kita kalau dikatakan amalan tu, amalan ibadah tu setakat apa sembahyang, puasa, tapi tidak membawa kepada kerja. Sebab apa, pengalaman saya lah dalam bekerja, ada yang tak amanah. Dan saya pun pernah ditipu dengan lebay pun pernah. Padahal saya kenal dia daripada sekolah, kan? Orang kata tayak tak lepas lah. Jadi kita kadang-kadang dalam saya rasa lah seperti yang adik ni punya soalan tu, boleh berkait. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, Al-Imam Tabarani riwayatkan hadis. Ada satu orang badan dia sihat. Dia sahabat tengok. Ya, dia orang kata laukana hadza fi sabilillah. Kalaulah dia ni badan sihat-sihat ni berjuang pada jalan Allah, alangkah baiknya. Nabi kata laukana kharajan li waladihi sighar fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk anak dia yang kecil, dia pada jalan Allah.
banyak hadis, law kana kharaja li abawaihi kabirain fa huwa fi sabilillah, jika dia lihat keluar untuk ibu bapa dia juga fi sabilillah. Maksudnya orang yang keluar pergi jalan Allah tu, orang yang keluar pergi cari rezeki tu fi sabilillah. Sebab tu kita kadang-kadang ada orang mati di masjid, masya-Allah mati dalam masjid. Tapi sebenarnya orang yang mati di jalan raya nak pergi cari rezeki, dia fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini mafhum atau makna yang dhaik, makna yang sempit, yang sebahagian, minta maaf, sebahagian golongan agama juga dia tekankan hak dia punya, dia biar. Sebenarnya semua ni fi sabilillah. Apa yang manusia buat. Sebab tu syurga ini luas. Manusia bukan masuk syurga hanya dengan jadi ustaznya. Ramai ustaz mungkin tak masuk syurga, kan? Mungkin orang yang baca Quran kan, dia kata qara'tu fika, aku membaca kerenamu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Allah kata kadzab, kau bohong. Innama qara'ta liyuqal innahu qari, kau baca kerana supaya orang kata kau ni banyak baca Quran, kan? Ada yang mengajar alim kan, mengajar ilmu, dia kata inna supaya liyuqal innahu alim, kadzab, kamu bohong, kamu semua supaya orang kata engkau alim saja. Allah bawa mereka dan masukkan ke dalam neraka, dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu sehingga pengsan dia. Takutnya benda tu. So, jalan Allah ni begitu luas. Begitu luas. Kan? Sebab tu orang yang bagi minum orang di jalanan, hatta orang yang Nabi, hadis Muslim, Nabi rajulan yataqallabu fi jannah, Nabi tengok satu orang yang duduk di dalam syurga, kerana fi qita'atin kana fi wasatit tariq, kerana dia mengubah satu batang kayu yang berada di tengah jalan. Tengah jalan ada kayu, dia ubah, takut orang langgar. Nabi kata kena tengok dia dalam syurga. Pasal ada fikir tentang orang, tak ada kepentingan diri dia. Orang langgar sekejap lagi kereta masuk, dia ubah. Yataqallabu fil jannah, sedang menikmati nikmat di dalam syurga. Niat yang baik. Orang ceramah belum tentu niat yang baik, kadang-kadang li fakhr, untuk kesombongan, kedudukan. Mudah-mudahan Allah berikan. Allah ni adil, dia buka pintu seluas-luasnya nak masuk syurga ni. Bukan masuk syurga dengan baca Quran, alhamdulillah baca Quran. Ada orang masuk syurga dengan sedekah, ada orang masuk syurga dengan tolong orang. Tapi yang semua lillahi ta'ala, dan buat kewajipan yang agama telah tetapkan. Wallahu a'lam. Cukup kot masa. Last ke satu soalan. Tak ada kan? Tak lagi tuan-tuan, tak ada menjal. Okey, dua lagi. Sorry. Boleh. Okey. Tadi doktor sebut dalam mazhab Syafi'i diwajibkan belajar bahasa Arab. Soalannya, adakah di mana-mana kelas mu'alaf yang ada bahasa Arab di dalam kurikulumnya? Sebab yang saya pernah mengalami kelas-kelas pegawai sekian-sekian untuk mu'alaf, tidak ada mata pelajaran bahasa Arab. Ajar baca Quran, bacalah. Faham tu cerita kemudian. Jadi doktor kata wajib maksudnya tak buat tu berdosa. Bagi perkara-perkara yang fardu ain lah, maksudnya perkara-perkara yang asas untuk memahami agama, yang mana dia tak boleh faham melainkan melalui bahasa Arab, dia kena belajar bahasa Arab tu. Macam ni. Adakah dimasukkan di kurikulum mana-mana kelas mu'alaf? Di mana-mana. Kita nak kaji sebab itu di antara kajian kita. Dia ikut tempat, ikut institusi. Ada institusi yang dalam bahasa Arab, ada institusi yang bukan. Ya. Ada last. Kawan kita belum tanya lagi, last soalan. Wallahu alam. Hadis-hadis yang menyebut tentang anta minni wa ana mink, hadis-hadis yang seperti ini tidaklah memberikan tentang kedudukan bahawasanya seseorang itu lepas daripada dosa, ataupun seorang itu bahawasanya seorang itu secara cakapnya adalah mutlak. Sayyidah syabab ahlul jannah,
Hasan dan Husain, dua pemuda di dalam syurga, walaupun hadis itu ada perbincangan, tapi hadis-hadis fadail Husain ini banyak kerana dia termasuk di kalangan Ahlul Bait. Dan Husain itu kalau Nabi tak sebut memang huwa minni, kerana Husain itu dan Husain dan Hasan daripada Nabi lah, sebab dia daripada keturunan Nabi. Yang ni tak, ini adalah kalau hadis tu disokong oleh realiti. Husain memang daripada Nabi. Husain minni, Hasan dan Husain minni. Sebab tu apabila Nabi SAW duduk dalam majlis, kemudian datangnya Al-Hasan, Nabi turun daripada mimbar. Nabi kata, inna ibni hadha sayyid, dia anakku. Minni tu, ni anakku. Hasan tu Nabi kata minni, anakku. Ibni, inna ibni hadha, padahal cucu lah, tapi maksud Arab ni semua abna kan. Jadi inna ibni hadha sayyid fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya dua puak orang Islam yang berperang. Sebab itu dia panggil Amul Jamaah pada tahun bagaimana Al-Hasan mendamaikan antara peperangan antara yang berlaku antara Hasan selepas Ali menjadi khalifah seketika sebelum dia ambil oleh Muawiyah, dan kemudian Hasan menyerahkan kuasa itu pada Muawiyah. Sebab itu dalam Syiah dia tak berapa angkat Hasan seperti mana Husain. Husain lebih diangkat sebab Husain ni kerana berlaku peristiwa Karbala dan seumpamanya. Dan peristiwa Karbala itu pun sendiri tidak ada nas daripada Nabi bahawasanya yang membunuh adalah sahabat. Tak ada. Itu semua rekaan sebahagian daripada Syiah saja. Bahkan ijtihad. Siapa yang nak baca buku dia baca Al-Awasim min Al-Qawasim yang ditulis oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas telah menasihati Al-Husain bin Ali supaya tidak keluar ke Iraq. Ahli Iraq pada minta maaf nak ikhwanuna min akhuna min Iraq, lakinnahum yaqulu ahlul Iraq, banyak peristiwa yang berlaku di Iraq. Kalau tanya saya Iraq ni, dua orang yang dapat pegang Iraq ni. Satu Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi, Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi yang pegang Iraq. Satu lagi Saddam Hussein yang pegang Iraq. Dua orang yang boleh pegang Iraq. Yang lain bila pegang Iraq memang masalah. Kata Aisyah, ya ahl Syam, zahaba ilaikum nafarun kathirun min ashabi Rasulillah. Ahlu Syam, pergi kepada kamu ramai para sahabat. Fatatuna nabi ahadithi ma na'rifuha. Kamu datang kepada kami dengan hadis-hadis yang semua kami tahu. Wa ya ahlal Iraq, zahaba ilaikum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah. Fatatuna nabi ahadithi ma na'rifuha wa ma la na'rifuha. Kan? Sahabat pergi banyak ke Syam, patah balik ke Madinah, semua hadis yang kita tahu. Patutnya kalau ramai mesti ada hadis yang kita miss. Kan? Pasal ramai-ramai pi mesti ada sahabat ni dengar sebab. Aisyah kata pergi ke ahli Iraq sikit saja. Walaupun riwayat ni ada perbincangan, tapi yang pergi pada Iraq sikit saja sahabat, tapi patah balik hadis-hadis Iraq punyalah banyak. Sampai sahabat tak pernah dengar semua. Patutnya sikit je sahabat pergi, sikitlah juga hadis. Bukanlah semua ahli Iraq tak baik, ramai juga ahli-ahli Iraq yang alim di dalam sejarahnya. Abu Hanifah Iraq kan. Abu Hanifah ni bukan Arab. Nu'man bin Sabit, dia bukan Arab, daripada Iraq. Dan Abdullah bin Mas'ud berada di Iraq. Kata Ali, qad mala'a hadzal ghulam al-qaryah bil ilm. Dia telah membanjiri Iraq itu dengan ilmu Abdullah bin Mas'ud. Sebab itu fiqh Abu Hanifah itu ialah fiqh yang diambil banyak daripada Abdullah bin Mas'ud. Tapi ahlu Iraq telah menipu Al-Husain bin Ali, sehingga terbunuh. Sebab itu tidak ada bukti yang bahawasanya Yazid bin Muawiyah menyuruh bahawasanya untuk dibunuh Al-Husain bin Ali. Dan bila mati Husain ni banyak sangat. Saya bukan tak mau angkat hadis-hadis Husain ni, memang Husain minni, betul Husain daripada Rasulullah, sahih, makna pun sahih kan. Tapi kepala Husain di sana ada, di sini dia takkan Husain ada dua kepala. Di Mesir ada satu kepala. Banyak kan. Dakwah iddia
dakwaan ini panjang. Sebab tu kubur-kubur Nabi dan kubur-kubur ni, tidak ada kubur Nabi yang dapat kita confirm melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lain orang kata kubur Nabi Hud kan, semua kalam. Tidak ada. Tidak ada yang dapat dibuktikan. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa. Terima kasih di atas ziarah ni. Bolehlah pusing-pusing rumah saya ni. Saya tak tahu apa lagi program penganjur selepas daripada ni. Ini ada irtijali, benda yang ni tanpa rancang. La'alli, mudah-mudahan saya dah jawab sebahagiannya insya-Allah. Terima kasih ada ahli ilmu juga di medan kita. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah pun. Nak duduk tengok kat Ya. social media, tak gambar dekat mana tu.